kawasan. Okey, betul. Siapa yang jawab tu? Syahirul. Syairul. Okey, terima kasih Syairul. Peta topografi menunjukkan keadaan bentuk muka bumi di sesebuah kawasan. Kemudian apa yang ada dalam peta topografi? Ingat tak? Perbezaan yang paling ketara. Apa dia? Tak ada yang boleh jawab? Ya? Garisan? Garisan apa tu? Dua garisan. Garisan Melintang menegak. garisan yang melintang dan juga garisan menegak. Ingat lagi garisan timuran yang melintang ke atau yang menegak? Garisan yang menghala ke garisan menghala ke timuran. Menegak ke melintang? Melintang. Menegak. Menegak ke melintang? Dia Melintang. bergerak menuju ke Melintang lah. timur. Menegak. Menegak Me- Oh telah timur ke atas. Menegak. Kalau timur ke atas, kan ni dia ke kanan. Itu adalah garisan timuran, garisan menegak. Garisan menegak dia akan menuju ke timuran dan garisan melintang dia akan menuju ke utaraan. Ingat kan? Ingat. Senang je nak ingat kan? Cuma lupa dah. Okey. Baik. Rujukan gerik. Ada dua cara membaca rujukan gerik. Rujukan gerik 4 angka dan 6 angka. Jadi kalau 4 angka tu kita lihat pada segi 4 gerik je. Itu senang kan? Tapi untuk rujukan gerik 6 angka kita perlu bahagikan garisan timuran dan garisan utaraan tadi kepada 10 bahagian. Okey. InsyaAllah boleh ingat lagi kan semua? Okey, sekadar ulangan apa yang kita dah belajar pada 2 minggu lepas. Okey. Untuk hari ni masih lagi bab 2 peta topografi. Apa yang kita nak belajar hari ni hanya 2 perkara. Okey, yang pertama menganalisis hubung kait antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi. Hubung kait antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Yang kedua, mentafsir peta topografi secara keseluruhan. Mentafsir peta. Yang ini untuk hari ni awak kena fokus lebih sikit sebab mungkin bagi yang belum pernah belajar mentafsir peta ni dia agak rumit lah. Okay. Tapi tak serumit mana pun, insyaAllah boleh. Okay. Kita lihat ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Siapa pernah dengar perkataan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya ni? Tak. Tak pernah dengar? Tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas kita ada belajar. Ingat tak? Dalam tajuk. Dalam tajuk ingat balik. Janganlah lupa. Ingat. Tahun lepas siapa ajar? Cikgu siapa ajar? Geografi. Tingkatan 1 Cikgu Ashikin. Lagi cikgu apa lagi? Cikgu Ruzailiza sekejap. Dah lupa dah? Tak ingat. Tak ingat. Okey, cikgu ingatkan sikit ya. Okey, jadi ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Tengok satu-satu. Ciri pandang darat fizikal merujuk pelbagai ciri semula jadi. Semula jadi itu keyword dia. Okey, merujuk pelbagai ciri semula jadi. Maksud bila kita sebut semula jadi maksudnya siapa yang cipta? Kita atau Tuhan? Manusia yang menciptakannya ataupun Tuhan yang menciptakannya? Tuhan.
Bila kita sebut semula jadi, dia merujuk kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Okay, contoh dia bentuk muka bumi, saliran. Saliran ingat tak apa saliran? Saliran adalah tasik dan sungai. Sungai. Ya, betul. Okay, dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, itu adalah ciri pandang darat fizikal. Kalau budaya, ciri pandang darat budaya merujuk pelbagai ciri buatan manusia. Okay, buatan manusia yang hasilkan ciri pandang darat budaya ni. Okay, sebagai contoh guna tanah. Guna tanah ni merujuk kepada kita menguruskan ataupun kita mengubah suai tanah. Contohnya kalau kawasan bukit, kita ratakan kawasan bukit untuk dijadikan kawasan penempatan, rumah-rumah ataupun kita nak jadikan tempat perindustrian, kilang-kilang dan sebagainya. Ya? Kemudian ciri buatan manusia ni juga merujuk kepada kegiatan ekonomi penduduk, pertempatan, kemudahan sosial serta pengangkutan dan perhubungan. Kemudahan sosial ni apa ya? Siapa boleh bagi satu contoh? Siapa boleh bagi contoh kemudahan sosial? Hello? Masih bersama dengan cikgu ke tak ni? Si. Masih. Masih Okey, Alhamdulillah. Okay, jadi kemudahan sosial ni termasuklah sekolah, hospital, apa lagi? Pejabat pos, polis, yes, masjid, kuil, okay, dan sebagainya. Okay, jadi dua ciri pandang darat iaitu ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Bezanya yang fizikal adalah semula jadi, yang budaya buatan manusia. Alah senang je ni nak ingat kan? Okay, tengok. Ini contoh daripada buku teks tingkatan 1 ni cikgu ambil. Supaya awak ingat balik apa yang awak dah belajar tahun lepas. Ini contoh pandang darat fizikal. Contoh ciri-ciri semula jadinya bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okay, simbolnya ada rumput, nipah, hutan, paya bakau, kontur, sungai, gunung, tasik dan paya. Okay, kalau pandang darat budaya pula, contoh ciri-ciri buatan manusia seperti pertempatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi. Okay, simbol-simbolnya pertempatan, kilang, jalan raya, sawah padi, kelapa, kelapa sawit, getah, jambatan, sekolah dan sebagainya. Ada lagi lah ya. Pejabat pos, apa lagi, masjid dan sebagainya. Ini daripada buku teks tingkatan 1. Maksudnya awak dah belajar lah tahun lepas ya. Okey, tengok. Ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Macam mana kita nak kaitkan dua perkara ini? Okay, lihat yang pertama. Ciri pandang darat fizikal adalah tanah pamah. Tanah pamah kaitannya adalah kepada ciri pandang darat budaya pula adalah apabila tanah pamah dia sesuai untuk pertanian, pengangkutan, pertempatan dan kemudahan sosial. Okey, itu tanah pamah. Kemudian tanah beralun pula. Okey, ciri pandang darat fizikal yang kedua adalah tanah beralun. Okay, sebenarnya tanah beralun ni di bawah tanah pamah juga. Okay, cuma tanah beralun ni dia ada kawasan tinggi, ada kawasan yang rata. Jadi tanah beralun ni dia punya ketinggian tak lebih daripada 180 meter. Okay. Dia sesuai untuk pertanian, pertempatan. Okay, kemudian tanah tinggi. Tanah tinggi ni kawasan tinggi lah ya, merujuk kepada
ciri pandang darat budayanya seperti pertanian, pelancongan, kuasa hidroelektrik. Okay. Kemudian pinggir laut, ciri pandang darat budayanya adalah perikanan dan pelancongan. Okay, yang kelima, saliran. Okay, ini ciri pandang darat fizikal saliran. Kita nak kaitkan dengan ciri pandang darat budaya, dia sebagai sumber air dan juga pengangkutan. Okay, dan yang terakhir sekali adalah tumbuhan semula jadi. Okay, yang ini ciri pandang darat budayanya adalah pembalakan dan pelancongan. Okay, cikgu akan pergi satu persatu supaya awak nampak. Okay, ini yang pertama, tanah pamah. Untuk ciri pandang darat fizikal, tanah pamah. Tanah pamah ni adalah kawasan rata. Ini kawasan yang rata, kawasan yang lapang. Jadi kawasan yang rata ni, tanah pamah, sesuai untuk pertanian jenis tanaman padi sawah, penanaman nanas, buah nanas Jadi itu sesuai. Kalau kawasan tu ada tanah pamah, sesuai untuk padi sawah dan nanas. Okay, kemudian kawasan tanah pamah ni juga sesuai untuk pengangkutan. Contohnya jalan raya, jalan kereta api. Pernah jumpa tak jalan kereta api di tengah-tengah bukit? Dia naik bukit tinggi, kemudian dia turun. Kemudian dia naik, dia turun. Pernah jumpa tak? Okay, tak akan ada lah jalan kereta api yang jenis macam tu. Ya, tak ada Okay, kalau lapangan terbang pun memerlukan kawasan tanah rata, tanah pamah. Kita ada pun airport, lapangan terbang yang berada di atas bukit, tak ada. Okay, belum wujud lagi. Okay, kemudian pertempatan tanah pamah sesuai untuk pertempatan. Okay, pertempatan tu merujuk kepada rumah, rumah-rumah. Okay, dan tanah pamah juga sesuai untuk ciri pandang darat budaya bagi kemudahan sosial. Okay, sekolah, hospital, tempat ibadat kebanyakannya dibina di kawasan tanah pamah. Bukan kata tak ada. Yang ada mungkin di kawasan pedalaman. Okay, tapi kebanyakannya adalah di tanah pamah, di kawasan tanah pamah. Okay, itu contoh gambar yang cikgu bagi. Kawasan pertanian, kemudahan sosial. Itu hospital mana tu? Siapa perasan? Hospital mana tu? Paling dekat dengan kita. Hospital apa? Kelang. Hospital Kelang. Shah Alam. Ya, betul, Shah Alam. Betul? Betul lah pula. Hospital Shah Alam. Section 7 tu. Okey, kemudian ada lapangan terbang dan juga pertempatan rumah dan juga kawasan apa tu? Perniagaan. Okey, ataupun menjadi pusat pentadbiran negara. Okey, seterusnya untuk tanah beralun. Okey, tanah beralun ni kena ingat tanah beralun hanya sesuai untuk getah dan kelapa sawit. Okey, bagi ciri pandang darat budaya untuk pertanian. Tanah beralun ni sesuai untuk getah dan kelapa sawit. Tolonglah ingat, yang ni soalan memang suka sangat. Dia bagi peta tanah beralun, dia tak tulis tanah beralun tapi dia, dekat situ ada getah dan kelapa sawit. Bila awak tengok je getah, kelapa sawit, awak kena ingat itu adalah kawasan tanah beralun. Awak jangan jawab tanah pamah. Okey? Jawab tanah beralun. Okey, kemudian tanah beralun ni juga sesuai untuk pertempatan rumah. Okay, ada juga rumah di kawasan tanah beralun. Dia bukan bukit dia bukan kategori bukit tapi kawasan tinggi juga. Tinggi kurang daripada 180 meter. Okay. Kemudian ciri pandang darat fizikal, kawasan tanah tinggi. Ini kawasan bukit, kawasan gunung. Jadi ciri pandang darat budaya yang ada di situ adalah pertanian.
Tapi bukan kat situ bila kita sebut pertanian merujuk kepada sawah padi tak Tapi lebih kepada tanaman teh dan sayuran hawa sederhana. Okey, awak jangan jawab. Mentang-mentang dia tulis pertanian awak kata tanam sawah padi pula kat situ. Salah lah. Ya. Pertanian kat situ merujuk kepada tanaman teh dan sayur-sayuran hawa sederhana. Dan kawasan tanah tinggi ni juga boleh menjadi tempat pelancongan. Okey, adanya kemudahan penginapan di sana. Okey, selain daripada tu ciri pandang darat budaya untuk tanah tinggi adalah kuasa hidroelektrik. Okey, menjadi empangan. Okey, untuk menjana elektrik lah. Okey, boleh nampak tu gambar kat bawah pertanian, pelancongan dan juga kuasa hidroelektrik. Pelajar masih bersama dengan cikgu ke? Masih. Tidur? Adik Masih bersama dengan cikgu Ada. Jangan lari. Okey. Seterusnya pinggir laut. Kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan senyap je, jangan ya mengiyakan saja. Okay. Kalau tak faham, tanya cikgu. Okey, baik. Seterusnya, ciri pandang darat fizikal bagi pinggir laut. Pinggir laut. Pinggir laut. Ciri pandang darat budayanya adalah perikanan dan pelancongan. Okey, kalau perikanan tu kita boleh lihat pertempatan nelayan. Ada rumah-rumah nelayan kat situ. Okey, dan untuk pelancongan dia contohnya boleh jadi tempat berkelah dan juga sebagai jeti. Okey, itu pinggir laut. Kemudian saliran, ciri pandang darat fizikal saliran. Saliran merujuk kepada sungai dan juga tasik. Jadi apa kaitan dia dengan ciri pandang darat budaya dia adalah sungai tadi adalah sumber air, menjadi sumber air. Okay, boleh jadi pipe saluran air. Okay, air yang kita guna setiap hari tu daripada saliran lah. Kemudian boleh jadi pengangkutan untuk jeti dan juga pangkalan bot. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali, ciri pandang darat fizikal tumbuhan semula jadi. Yang ini merujuk kepada pembalakan. Okay, adanya kamp pembalakan dan juga ada juga pertempatan, tapi kebiasaannya pola pertempatan dia adalah berselerak. Kemudian pelancongan menjadi laluan pejalan kaki. Itu antara ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya yang awak kena tahu. Cikgu ulang balik yang ini Raja tolonglah hafal. Kalau awak faham, awak tak perlu hafal sebenarnya. Yang ini kena ingat, kena tahu, kena faham. Baru awak dapat mentafsir peta dengan baik. Seterusnya. Ini langkah-langkah mentafsir peta. Pernah belajar tak mentafsir peta? Pernah tak? Masa tingkatan 1 tak ada, tapi masa sekolah rendah ada tak mentafsir peta? Siapa boleh jawab? Sekolah rendah terus subjek geografi cikgu. Mungkin dalam Sekolah subjek lain rendah. ada tak? Tak. Ada tak pernah. Tak pernah Okey, tak apa. Jadi kita akan belajar untuk tingkatan 2 ni, peta topografi, mentafsir peta. Jadi kita lihat ada 4 langkah mentafsir peta. Yang pertama, perhatikan peta untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian.
Okay, lihat peta tu. Kemudian yang kedua, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Awak kenal pasti yang mana buatan manusia, yang mana semula jadi. Okay. Yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Contoh yang tadilah jadual yang cikgu minta awak hafal tadi tu. Okay, kena ingat. Contohnya kalau tanah pamah sesuai untuk apa? Pertanian, penempatan, kemudahan sosial. Okay, contohnya. Itulah perkaitannya. Okay. Seterusnya, yang keempat adalah tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Ini merujuk kepada yang nombor 3 tadi. Awak kaitkan pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Dan awak akan hasilkan tafsiran peta yang baik. Okay, ini contoh, bukan. Yang ini langkah-langkah yang sama, cikgu ulang balik sikit. Okay. Perhatikan peta untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Kalau siapa yang dah ada buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 26. Yang ini cikgu ambil contoh daripada buku teks je. Okay, perhatikan peta untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okay, awak tengok peta. Okay, peta. Yang pertama sekali bila tengok peta, kena tengok apa? Kena tengok tajuk dia. Okay, peta ni berada di mana? Okay, tengok tajuk dia adalah peta Jerteh. Okay, peta Jerteh. Tengok tajuk, kemudian tengok petunjuk. Okay, macam cikgu sarankan awak tengok petunjuk dululah supaya awak tak pening bila tengok gambar rajah tu, simbol-simbol yang banyak tu. Cikgu sendiri pun pening kalau tengok. So cikgu cadangkan awak lihat petunjuk. Okay, kat petunjuk tu ada kontur. Kontur ni maksudnya kawasan tanah tinggi. Okay, kawasan tanah tinggi dia akan ada kontur. Okay, kemudian ada sungai, ada hutan, mana hutan? Paya nipah, padi sawah, okay, ada getah, ada jalan raya, ada jambatan. Dekat mana jambatan tu? Sungai Nering. Okay, kemudian ada pertempatan. Pertempatan banyaknya kat mana? Dekat Pekan Jabir. Okay, kemudian ada stesen trigonometri. Bila adanya stesen trigonometri ni bermaksud kawasan tu adalah kawasan yang paling tinggi. Maksudnya dalam peta tu, kawasan yang paling tinggi adalah di kawasan yang ada stesen trigonometri. Kat mana tu? Ni, dekat Bukit Goh. Nampak dekat Bukit Goh. Bukit Goh ke Bukit Oh tu? Bukit Oh. Okay, kemudian ada sekolah, ada pejabat pos, ada balai polis, ada pejabat daerah. Kat mana tu? Di sini, di Pekan Jabir. Nampak kat situ pun dah kita tengok pertempatan berpusat di situ. Okay? Baik. Seterusnya, setakat ni faham tak pelajar? Boleh faham tak? Awak lihat peta tu, awak kaji sendiri apa yang ada. Yang penting lihat dulu bahagian petunjuk. Kemudian baru cari di manakah simbol-simbol tu ada. Okay, awak jangan terus tengok peta. Kalau tengok peta awak pening. Terus tengok petunjuk dulu. Okay. Kemudian yang kedua, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okay, kita tengok dekat petunjuk lagi sekali. Cikgu cadangkan pada awak, lihat petunjuk. Okay, petunjuk. Tengok yang pertama, kontur sungai, hutan, paya nipah. Okay, 4 ni adalah ciri pandang darat fizikal ke budaya kelas? Fizikal ke budaya ni?
Sungai ni manusia yang buat ke atau Tuhan yang buat? Semula jadi. Fizikal. Physical. Fizikal dia pandai. Jadi 4 ni adalah ciri pandang darat fizikal. Okay, ada lagi tak ciri pandang darat fizikal? Siapa boleh bagi tahu? Ada tak? Padi sawah tu fizikal ke budaya? Padi sawah, budaya ke fizikal? Budaya. Ya, kenapa budaya? Sebab manusia yang tanam dia. Ya, dia bukannya wujud secara semula jadi. Jadi padi sawah, getah, jalan raya, jambatan, pertempatan, stesen trigonometri, sekolah, pejabat pos, balai polis dan pejabat daerah adalah ciri pandang darat budaya. Okay, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okay, nanti bila dapat soalan, awak terus kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Awak terus tulis dekat tepi peta tu, bahagian petunjuk, awak terus tulis mana fizikal, mana budaya. Okay, yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Lagi sekali cikgu ingatkan, awak tengok petunjuk. Petunjuk tu dah memberi segala jawapan sebenarnya. Dia dah banyak membantu dekat situ. Awak tak perlu tengok peta tu sangat. Awak tengok pada petunjuk. Okey. Contohnya kontur dan juga sesen trigonometri. Bila ada kontur, bila ada sesen trigonometri, automatik dia adalah kawasan tanah tinggi. Okay. Kontur dan sesen trigonometri ni dia bermaksud tanah tinggi. Tanah tinggi tu dah jadi ciri pandang darat fizikal. Okay, jadi kita nak kaitkan dengan ciri pandang darat budaya. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk pertanian, pelancongan dan kuasa hidroelektrik. Tapi pertanian tu ingat bukan semua pertanian sesuai untuk kawasan tanah tinggi ni. Apa yang sesuai tadi? Tanaman, teh dan juga sayuran hawa sederhana. Ya, betul. Okey. Kemudian yang kedua, tengok sungai. Daripada petunjuk tu juga ya, sungai. Sungai adalah saliran, bentuk muka bumi saliran. Saliran tu adalah ciri pandang darat fizikal. Jadi macam mana nak kaitkan dengan ciri pandang darat budaya? Saliran kita gunakan sebagai sumber air dan boleh jadi sebagai pengangkutan. Okay, jeti tadi. Okay, jeti dan juga pangkalan bot. Okay. Kemudian yang ketiga hutan. Hutan paya nipah. Yang ini adalah tumbuhan semula jadi. Okay, jadi itu ciri pandang darat fizikal dia. Jadi nak kaitkan dengan ciri pandang darat budaya, dia adalah kawasan pembalakan ataupun kawasan pelancongan. Okay. Yang keempat, padi sawah dan juga getah. Itu adalah pertanian. Jadi pertanian merujuk kepada tanah pamah bagi padi sawah dan tanah beralun untuk getah. Ingat kalau ada getah dan juga kelapa sawit, itu adalah kawasan tanah beralun. Jangan jawab tanah pamah, tapi kawasan tanah beralun. Okay, yang kelima, jalan raya. Jalan raya dia adalah pengangkutan. Jadi kita kaitkan dengan ciri pandang darat fizikal, dia adalah tanah pamah. Okay. Yang keenam, jambatan. Bila ada jambatan, maksudnya ada saliran lah kat situ.
Saliran tu apa? Sungai. Sungai ataupun tasik. Okey. Yang ketujuh, pertempatan. Pertempatan kebanyakannya berada di kawasan tanah pamah dan juga tanah beralun. Di situ juga kita boleh kaitkan dengan pola pertempatan. Dah belajar tahun lepas kan? Pola pertempatan berpusat, berjajar, berselerak dan juga berkelompok. Ingat lagi tak ni pelajar? Pelajar yang dikasihi semua. Ingat Ya, lagi cikgu. tak? Ingat tak? Ingat. Ingat Ingat. Ingat. InsyaAllah ingat Yang terakhir, kemudahan sosial. Okay, bila ada kemudahan sosial, kita tahu itu adalah kawasan tanah pamah. Siapa boleh bagi contoh? Soalan yang kedua ni cikgu tanya, soalan yang sama. Kemudahan sosial. Contoh kemudahan sosial. Siapa boleh bagi? Telefon. Sekolah. Sekolah. Lagi? Masjid. Pejabat pos. Masjid. Pejabat pos. Betul. Lagi? Balai polis. Balai polis. Ya, betul. Lagi? Pertempatan. Pertempatan. Betul. Lagi? Ada tak? Okay. Tak ada dah. Okey, jadi kemudahan sosial ni kebanyakannya berada di kawasan tanah pamah. So awak kaitkan je apa yang ada dekat situ, awak kaitkan dengan bentuk muka bumi dia. Okey? Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh InsyaAllah boleh Kalau rasa tak faham, awak ulang balik video ni, cikgu record ya, nanti awak ulang balik sampai awak betul-betul faham. Okey, ini tafsiran peta. Okey, yang keempat tadi langkah dia, tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Ini contoh tafsiran yang cikgu ambil daripada buku teks. Buku teks je ni pun. Okey, nampak macam banyak kan? Tapi kalau awak dah faham tadi, konsep yang kaitan tadi, awak akan senang nak jawab. Okey, untuk tengok perenggan yang pertama, peta topografi menunjukkan kawasan Jertih. Okey, ini Jertih. Mana nak dapat Jertih ni? Kita lihat tajuk peta tadi, kan? Peta kawasan Jertih. So kita just cakap je lah, kita tulis balik. Peta topografi menunjukkan kawasan Jertih. Okay, kemudian ayat dia, ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta. Sekarang ni dia cerita pasal ciri pandang darat fizikal. Tadi awak dah tulis dah tadi dekat bahagian petunjuk. Mana ciri pandang darat fizikal, mana ciri pandang darat budaya. Kan? Jadi awak senaraikan. Okay, contoh dia bagi ni, ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta adalah sungai, hutan dan paya nipah. Awak tulis balik daripada petunjuk tu. Kemudian ciri pandang darat budaya. Okay, di kawasan peta, ini dia cerita pasal ciri pandang darat budaya juga. Awak tulis balik je apa yang dah awak tulis pada bahagian petunjuk tadi. Okay. Di kawasan peta pula adalah terdiri daripada jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, apa lagi? Pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. Ni awak boleh copy daripada petunjuk je terus. Okay, jadi dekat sini untuk perenggan yang pertama ni, dia cerita pasal apa? Hanya pasal tajuk, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Senang je kan?
Ni dah dapat berapa banyak dah ni markah? 1, 2, 3, 4, 5. Dah boleh 5 markah dah kat situ. Okey. Kemudian lihat perenggan yang kedua. Sebahagian besar bentuk muka bumi. Sekarang ni dia cerita pasal bentuk muka bumi pula. Bentuk muka bumi. Tadi awak dah buat perkaitan kan antara bentuk muka bumi, ciri fizikal dan ciri budaya tadi. Jadi sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata. Okay, kawasan tanah pamah yang rata. Kecuali di sebelah barat daya merupakan kawasan tanah tinggi. Ini bentuk muka bumi lah ni. Awak tengok dekat kawasan dalam peta topografi tadi. Kat mana kawasan tanah pamah, kat mana tanah tinggi. Kalau ada kontur, automatik dia adalah kawasan tanah tinggi. Kalau ada kemudahan sosial yang banyak, automatik dia adalah kawasan tanah pamah. Jadi kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan, pengangkutan dan juga pertanian. Okay, dalam peta tadi dia banyak getah. Getah tu tanah beralun, kemudian banyak kawasan rumah pun kawasan rumah berkelompok. Jadi kat situ adalah kawasan tanah pamah. Kemudian manakala kawasan tanah beralun, ni dicerita pasal tanah beralun yang bersaliran baik digunakan untuk penanaman getah. Cikgu ulang balik. Penanaman getah. Kemudian saliran pula. Ada saliran. Okay. Saliran utama adalah sungai Nering. Jadi dalam bentuk muka bumi ni dia cerita tanah pamah, tanah tinggi, tanah beralun dan juga saliran. Apa yang awak nampak dalam peta tu, awak tulis je dalam bentuk karangan. Okay, jadi untuk perenggan yang kedua, apa yang ada adalah berkaitan bentuk muka bumi. Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ha? Nanti awak bila nak hasilkan peta topografi tu, awak ikutlah cadangan cikgu ni. Yang pertama tu perenggan 1 tajuk, ciri pandang fizikal, ciri pandang budaya. Okay, perenggan yang kedua bentuk muka bumi. Kita tengok pula perenggan yang ketiga. Okay, perenggan yang ketiga pula dia berceritakan tentang kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi. Contoh dia pertanian, perikanan, pembalakan, perindustrian. Itu adalah kegiatan ekonomi. Jadi berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Sebab apa dia cakap pertanian? Okay. Tanaman yang diusahakan ialah padi, sawah dan juga getah. Awak nyatakanlah pertanian tu apa. Kalau kata kawasan tanah tinggi, mungkin dia adalah tanaman teh ataupun sayuran hawa sayuran hawa sederhana. Tapi kalau kawasan tanah pamah sesuai untuk padi sawah dan juga getah. Kemudian padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Ya, ni awak ceritakanlah kat mana padi sawah tu ada, di kampung apa. Kampung sawah dan juga kampung gelang. Kemudian tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Misalnya di ladang bukit. Okay. Apa tadi? Ini dia cerita pasal pertanian. Ada cerita pasal padi sawah dan getah. Apa lagi? Padi getah. Itu sajalah. Okay, dia cerita. Sebab pada peta jetih tu hanya padi sawah dan getah saja yang nampak. Okay. Dan perenggan yang ketiga ni maksudnya dia bercerita berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Okey, dan yang terakhir sekali untuk perenggan yang keempat, Pekan Jabir menjadi kawasan kegiatan silap. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Okey, kawasan tumpuan penduduk dan menjadi pola pertempatan berpusat. Ni dia cerita pasal pola pertempatan. Apa dia? Berpusat. Di kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Tak apa, awak ulang balik ayat di atas untuk awak kaitkan dengan pola pertempatan berpusat tadi. Okey, ayat seterusnya, pertempatan berkelompok pula. Okey, pertempatan berkelompok terdapat di ladang baru. Okey, pertempatan berjajar pula berada di segi 4 grid 6605. Kalau awak nak tambah dengan segi 4 grid pun okey, pun cantik. Okey, segi 4 grid. Jadi sebenarnya untuk mentafsir peta ni tak perlulah sampai 4 perenggan. Kalau awak dapat buat 3 perenggan, 2 perenggan pun okey. Janji apa yang perlu ada dalam tu, apa yang awak perlu cerita adalah yang warna biru, tajuk ciri pandang darat fizikal, ciri pandang darat budaya, cerita pasal bentuk muka bumi, cerita pasal kegiatan ekonomi, dan yang terakhir selitkan juga dengan pola pertempatan dan juga rujukan grid. Hajar okey ke setakat ni? Okey. Macam dah tak bertenaga je ni Masih okey Okey. Okey, kalau okey kita teruskan. Okey, ini cadangan menghasilkan tafsiran peta topografi. Ini cadangan daripada cikgu sendirilah. Kalau dalam buku teks ni dia tak ada cerita pun. Okey. Perenggan yang pertama, awak cerita pasal tajuk, ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Perenggan yang kedua, cerita pasal bentuk muka bumi. Perenggan yang ketiga, kegiatan ekonomi. Perenggan yang keempat, cerita pasal pola pertempatan dan rujukan grid. Okay. Ini contoh soalan. Berdasarkan peta topografi diberi, hubung kaitkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya secara keseluruhan. Okey, awak tengok peta, tengok tajuk, tengok petunjuk. Tajuk dia peta topografi Pekan Pelaga. Kemudian tengok petunjuk, ada kontur, ada sungai, ada hutan, kolam, paya bakau, kelapa, padi, getah, jalan raya, kuil, masjid, pertempatan, jambatan, stesen trigonometri dan juga sekolah. Okey. Jadi untuk hasilkan perenggan yang pertama, kita cerita pasal tajuk ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okay, macam mana nak tulis? Peta topografi menunjukkan Pekan Pelaga. Awak cerita pasal tajuk dia, kemudian cerita pasal ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam peta adalah sungai, bukit, tanah pamah, tanah beralun dan pinggir laut. Mana nak dapat tu? Awak boleh tengok dalam petunjuk dan pinggir laut tu awak boleh lihat sendiri dalam peta topografi tu. Okay, untuk lebih banyak jawapan lah. Okay, kemudian ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta topografi ialah tanaman getah,
padi sawah, pertempatan, masjid, wel, sekolah, jalan raya dan jambatan. Ini pun boleh juga ambil daripada petunjuk. Cikgu tak masukkan tu sesen trigonometri. Apa lagi yang cikgu lupa nak masukkan tu. Awak boleh masukkan sendiri. Okey, kemudian perenggan yang kedua cerita pasal bentuk muka bumi. Jadi sebahagian besar bentuk muka bumi yang terdapat dalam peta topografi adalah daripada tanah beralun. Kecuali sebelah timur peta yang merupakan pinggir laut. Kenapa dia kata tanah beralun? Sebab kita tengok kan keseluruhan dalam peta tu ada getah. Ada penanaman getah. Jadi kat situ tanah beralun. Sebahagian besar. Kemudian kawasan tanah pamah sesuai untuk kegiatan pertanian, pertempatan dan pengangkutan seperti tanaman padi sawah di barat daya peta topografi. Manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik sesuai untuk penanaman getah secara komersial dan juga lorong jalan kaki. Dalam petunjuk tu dia tak ada lorong jalan kaki. Tapi kalau awak tengok dalam peta tu ada yang dash panjang tu, itu adalah lorong jalan kaki. Nampak tak? Ini ini adalah lorong jalan kaki. Dia lupalah ni nak letak dalam petunjuk. Okey. Perenggan yang ketiga kita cerita pasal kegiatan ekonomi. Berdasarkan peta topografi, kegiatan ekonomi penduduk adalah pertanian. Tanaman utama yang diusahakan adalah penanaman getah dan juga padi sawah. Getah ditanam di kawasan kaki bukit, terutamanya di ladang Edison. Nampak tak Edison kat mana? Yang atas sekali ni. Okay, dan juga kampung cendana. Manakala padi sawah ditanam di kawasan barat daya peta yang merupakan kawasan tanah pamah yang bersaliran baik, iaitu Kampung Kuala Kurau kat sini. Kita dapat juga kemudahan sosial seperti masjid, kuil dan sekolah untuk kemudahan beribadat penduduk setempat. Dan perenggan yang terakhir, Pekan Pelaga menjadi kawasan tumpuan. Pekan Pelaga. Mana Pekan Pelaga? Ini atas ni. Tengah-tengah. Pekan Pelaga menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, masjid dan kuil untuk penduduk setempat beribadat. Pertempatan berkelompok terdapat di Kampung Kuarau. Mana Kuarau? Adalah Kuarau. Tak ada Kampung Kurau tu. Salah type. Okay, dan juga Kampung Cendana. Okay, pertempatan berselerak pula terdapat di ladang Edison dan segi 4 grid 3176. Mana 3176? 3176 di sini ya. Okey. Baik, setakat ni faham tak apa yang cikgu sampaikan ni? Belajar. Faham. Faham. Ya Allah, semangat sikit sayang. Faham. Faham. Siapa yang banyak respon kat cikgu? Siapa yang banyak respon kat cikgu tulis nama dekat bahagian komen tu. Boleh cikgu bagi sesuatu buka sekolah nanti. Okey. Seterusnya dah habis dah pun. Yang last kali kita nak uji diri. Okey, yang ini cikgu nak pelibatan pelajar lah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ciri pandang darat fizikal?
Siapa boleh jawab? Ibu nak ambil nama. Siapa yang boleh jawab? Apa yang dimaksudkan dengan ciri pandang darat fizikal? Bagi tahu nama dan kelas. Kemudian boleh jawab. Syahirul. Syahirul. Kelas 2 zeta. 1 zeta. 2. 2 zeta. Okey. Apa maksud ciri pandang darat fizikal? Benda yang semula jadi. Okey. Ciri semula jadi. Okey. Terima kasih Syairul. Okey. Siapa boleh jawab ciri pandang darat budaya? Apa maksudnya? Maisarah. Saya. Siapa nama? Saya Maisarah. Maisara. Kelas mana? 2 zeta. 2 zeta juga. Okey. Apa ciri pandang darat budaya? Ciri pandang darat budaya merujuk kepada pembuatan ciri buatan manusia. Ya, betul. Ciri buatan manusia. Okey, terima kasih. Okey, beres. Nombor 2, soalan nombor 2. Siapa boleh bagi langkah mentafsir peta topografi? Yang pertama dulu. Siapa boleh bagi? Ifa, 2 zeta. Siapa? Ifa? Ifa. Okey, yang pertama apa Ifa? Perhatikan peta untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey, betul Ifa. Perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Okey, Ifa kelas mana Ifa? 2 zeta. 2 zeta. Okey, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, siapa boleh bagi? Mana pelajar cikgu ni? Siapa boleh bagi? Mana pelajar 2 epsilon, pelajar 2 neutron, pelajar 2 delta. Perubahan mana Hari ni cikgu tak nampak dia pula. Ya, mendapat gambaran umum Markus. Markus nak jawab ke? Nombor 2 apa? Betul, nombor 2. Langkah yang kedua. Siapa boleh jawab? Semua dah tidur dah ni. Semua dah tidur ke? Lambat jawab, lambatlah. Kita habis kelas ni. Kehadiran pun cikgu tak bagi lagi ni. Tengku, jawablah. Cikgu nak dengar suara. Kena pasti ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Ya, betul. Okey, betul ke ni Tengku ni nama? Tengku Muhammad Khalid. Okey, kelas? Delta. 2 delta. Okey, terima kasih. Langkah yang ketiga, siapa boleh jawabkan? Saya cikgu. Okey, siapa nama? Rashida. Rashida kelas 2? Zeta. 2 zeta juga. Okey. Apa jawapan? Kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Ya, betul. Kaitkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya. Okey, terima kasih. Langkah yang keempat. Kalisa. Siapa? Kalisa. Kalisa 2 Zeta. 2 zeta. Okey, apa jawapannya? Tafsirkan peta topografi menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta.
Ya betul. Terima kasih. Seterusnya terakhir kita tafsirkan peta topografi tadi menggunakan bukti tadi, maklumat tadi untuk dapatkan bukan untuk dapatkan, berdasarkan peta tadi. Bukti dan maklumat tadi daripada peta. Okey. Terima kasih. Ada lagi tak soalan? Okey. Last yang ni. Tak ada dah. Okay, ciri pandang darat fizikal. Siapa boleh bagi jawapan ciri pandang darat budaya ni apa? Siapa ni? Abdullah. Abdullah mana ni? Senyap dah. Lari dah dia ha. Siapa boleh jawab ni? Ciri pandang darat fizikal tanah pamah. Jadi kalau tanah pamah ni kita nak kaitkan dengan ciri pandang darat budaya seperti Seperti? sekolah. sekolah. Okey, betul. Sekolah. Maksudnya itu kemudahan sosial kan? Okey. Ya betul. Ada lagi jawapan lain. Siapa tadi? Abdullah mana ni tadi? Satu delta, dua delta ke? Satu delta. Dua delta. Okey. Abdullah apa ni? Abdullah? Betul ke Azim. nama? Abdullah? Azim, A-Z-E-M. Okey. Kemudian ciri pandang darat fizikal. Siapa boleh bagi nombor 2? Saya. Siapa tu? Kamarul Afiq. Siapa? Kamarul Afiq. Okey, Kamarul Afiq. Kelas 2 Delta. 2 Delta. Okey, apa jawapan dia? Tanah beralun. Ya, betul pandai. Tanah beralun. Okey. Jadi tanah beralun ni sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit. Dan last sekali, ciri pandang darat fizikal apa dan ciri pandang budaya dia adalah sumber air. Bila sebut air apa dia? Siapa nak jawab? Saliran. Siapa tu? Apa tu? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Siapa? Saya cikgu. Siapa tu? Izzah. Izzah? Okey, Izzah. Kelas mana Izzah? 2 neutron. 2 neutron. Okey. Apa jawapan dia Izzah? Saliran. Saliran. Okey, betul. Okey, beres. Terima kasih semua yang respon. Cikgu dah ambil nama dah. Nanti boleh claim hadiah lah daripada cikgu kat sekolah nanti. Okey? Ada lagi tak? Okey, ni just tugasan untuk minggu yang kelima ni. Sila jawab soalan latihan daripada buku aktiviti. Cikgu tak pasti soalan tu muka surat berapa, tapi berkaitan dengan peta topografi. Sebab buku yang cikgu dapat ni tak sama muka surat dengan awak. Okey. Awak jawab semua soalan peta topografi dalam buku aktiviti. Okey. Last sekali habis dah. Terima kasih. Kehadiran cikgu tak bagi lagi ya. Terima kasih cikgu. Sekejap kehadiran. Kena buat nota ke cikgu? Nota? Nota perlu buat. Awak copy daripada slide cikgu ni je. Cikgu ada share dalam Google Classroom. Salin semua Salin semua yang berkaitan je. Yang muka cikgu, yang kelas online, depan tu tak payahlah. Baik cikgu. Mana awak punya ni? Okey. Okey, boleh isi kehadiran untuk kelas online hari ini. Yang dah isi boleh keluarlah.
Yang banyak respon dalam grup cikgu tadi boleh isi nama atau boleh PM cikgu Yang banyak respon tadi. Cikgu apa tugasan? Tugasan buat dalam buku aktiviti. Oh. Tajuk peta topografi. Okey dah Kelas kita dah habis. Terima kasih cikgu.